Hadi Awang tuduh PMX ingin lebih baik berbanding Rasulullah. DAP Gesepas nyata pendirian atas tuduhan Awang Hashim. Hassan Karim dakwa kerajaan di bawah PMX mula wujud sistem kroni. Tony Pua percaya Fashion Valley dianiaya secara berlebihan. Elak keterisan subsidi, penyasaran subsidi RON 95 mungkin perlu dilaksanakan. Zahid seru amanah berhenti politik, utamakan kebajikan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Ekstra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri sekali lagi disindir Presiden PAS dengan mendakwa Datuk Seri Anwar ingin dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak menamakan secara khusus, namun ia jelas dituju kepada individu yang cuba menunjukkan kesolehan dengan menolak gaji. Katanya semasa sesi perbahasan di Dewan Rakyat, Allah memperuntukkan 20% kepada Nabi Muhammad, ada peruntukan untuk Nabi dan keluarganya, tetapi baginda menggunakannya untuk membantu dan mendahulukan orang lain. Namun katanya ada orang yang mahu tunjuk lebih daripada Rasulullah dengan tak mahu menerima gaji. Sejak menjadi Perdana Menteri pada November 2022, Datuk Seri Anwar berkata tidak akan mengambil gaji untuk jawatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Awal tahun ini, beliau turut berkata akan memulangkan allowance yang diterima selaku pengerusi Khazanah Nasional dan mendakwa beliau tidak tahu ada menerimanya. PAS digesa segera menyatakan pendirian pihaknya susulan tindakan beberapa ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah dan palsu. Pemimpin Pakatan Harapan Koo Pui Tiong berkata, penjelasan tersebut penting agar selari dengan perjuangan parti yang dipimpin Tan Sri Abdul Hadi Awang itu. Beliau yang bercakap dalam sidang media mendakwa ramai antara ahli parlimen PAS yang keluarkan kenyataan rekaan dan pembohongan. Sebagai contoh, ahli parlimen Kepala Batas Dr. Mastura Muhammad mengatakan Lim Guan Eng ada hubungan dengan Chin Peng. Awang Hashim pada persidangan Dewan Rakyat Isnin lalu mendakwa ada penemuan wang tunai berjumlah 94 juta ringgit yang dikaitkan dengan seorang bekas Menteri Sumber Manusia daripada DAP. Beliau mempersoalkan siasatan kes berkenaan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana sudah lebih setahun ia dibangkitkan. Susulan itu juga SPRM tampil menjelaskan dakwaan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki pernah mengeluarkan kenyataan bahawa 94 juta ringgit ditemui di kediaman bekas menteri adalah tidak tepat. SPRM memaklumkan Azam mahupun SPRM tidak pernah membuat sebarang kenyataan berhubung perkara tersebut seperti dinyatakan Awang. Seorang pemimpin parti kerajaan mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mula terjebak dengan amalan kapitalisme kroni. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendakwa pentadbiran Perdana Menteri ke-10 itu kini membina kapitalisme kroni selepas baru sahaja memerintah selama 2 tahun bermula 24 November 2022. Hassan menyifatkan perkembangan itu sebagai satu kesilapan seperti yang pernah dilakukan dalam pentadbiran kerajaan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad dari 1982 hingga 2004. Beliau mendedah terdapat 3 jenis kapitalis kroni yang dakwanya terbina sejak zaman pentadbiran Dr. Mahathir. Golongan berkenaan kini terus wujud mengelilingi serta menumpahkan kesetiaan dan sokongan kepada Perdana Menteri yang baharu. Hassan seterusnya menganggap mereka adalah golongan khayangan yang melakukan fungsi perniagaan dilarang undang-undang telah terdedah sekarang ini.
Polemik yang menimpa Fashion Valley Sdn Bhd FV kerana mengalami kerugian selain pengurusan syarikat itu terpalit pelbagai dakwaan salah laku dianggap seorang bekas pemimpin DAP sebagai tindakan menganiayai dan memalukan usahawan syarikat itu secara berlebihan. Bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Puak berpandangan tindakan sedemikian dibimbangi boleh mewujudkan budaya yang akhirnya merisikokan langkah pembuat keputusan dalam sesebuah syarikat pelaburan untuk mengambil sebarang risiko melabur dalam syarikat seperti itu nanti. Puak yang pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Lim Guan Eng pada 2018 menyuarakan kebimbangannya Malaysia berkemungkinan bakal kerugian jika usahawan muda tempatan tidak diberi peluang untuk mengembangkan idea mereka dan bersaing di peringkat lebih tinggi. Katanya rentetan daripada apa yang berlaku itu, beliau tidak menolak kemungkinan ramai usahawan muda tempatan akan berhijrah ke negara lain seperti Singapura yang menyediakan banyak akses lebih baik kepada usahawan seperti mereka. Mengulas kerugian dicatatkan FV, Puak tidak menolak kemungkinan wujud salah laku atau kepincangan dalam pengurusan syarikat itu. Beliau juga berasakan gesaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap FV suatu yang kelakar baginya. Penyasaran subsidi petrol RON 95 perlu dilakukan kerana berlaku keterisan subsidi melibatkan penggunaan oleh golongan yang tidak sepatutnya berikutan perbezaan harga petrol yang besar. Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan berkata, berdasarkan data semasa dianggarkan penggunaan petrol bagi segmen bukan warga negara, komersial dan aktiviti penyeludupan mencecah 40% daripada kadar penggunaan keseluruhan petrol. Beliau menjawab soalan tambahan Aminul Huda Hassan berhubung mekanisme kerajaan dalam menangani ketirisan subsidi petrol kepada bukan warga negara dan golongan T15 serta pada masa sama memastikan golongan B40 dapat menikmati subsidi bersasar petrol RON 95 kelak. Beliau yang berkata mengenai keberkesanan penyasaran subsidi diesel menerusi inisiatif My Budi mendedahkan bahawa data terkini terdapat penurunan mendadak terhadap penjualan diesel di stesen minyak sekaligus mencerminkan pengurangan aktiviti penyeludupan bahan api itu. Beliau berkata penjualan diesel di stesen minyak turun sekitar 25% atau hampir 7 juta liter sehari. Manakala penjualan diesel secara komersial menunjukkan peningkatan hampir 50% atau 4 juta liter sehari yang menunjukkan sektor industri berhenti membeli diesel bersubsidi. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menggesa segelintir pihak dalam Parti Amanah Negara Johor untuk berhenti berpolitik, sebaliknya melebihkan masa bekerja untuk rakyat pada masa ini. Bagaimanapun, Zahid berkata kenyataan seorang pemimpin UMNO Johor yang sedia perang dengan amanah negeri itu dalam pilihan raya akan datang hanyalah bersifat peribadi. Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata sebarang keputusan untuk UMNO Johor bertanding menentang amanah dalam pilihan raya akan ditentukan oleh pucuk pimpinan parti. Semalam, Timbalan Pengerusi Amanah Johor Zulkifli Ahmad berkata partinya tidak menolak kemungkinan berlaku pertembungan antara Pakatan Harapan dan BN pada PRN dan PRU akan datang. Malah parti itu menyasarkan bertanding sekurang-kurangnya 20 kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor, sama ada bersama BN atau bersama dengan gabungan asal PH. Untuk makluman, sebelum ini ketika pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota, Amanah Johor ada meminta kerusi itu bagi ditandingi oleh parti yang diterajui oleh Datuk Seri Muhammad Sabu. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.